Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Negara Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara Baca Majlis Datuk Rosnah bin Abdul Rashid Khalid, Timbalan Menteri Kerja Raya, Bahagia Datuk Nasing, Ketua Besar Kementerian Kerja Raya Malaysia, Ibu saya Encik Sa'ani bin Dollah, Timbalan Ketua Usaha Bahagian Operasi, Ibu saya Encik Zainuddin bin Zakaria, Timbalan Ketua Usaha Bahagian Pembangunan, Yang Bahagia Datuk Engineer Muhammad Noor bin Yaakob Kerja Raya Malaysia, Yang Bahagia Datuk Sri Engineer Dr. Judin bin Abdul Karim, Ketua Eksekutif Lembaga Pembinaan Malaysia ataupun CIDB, Engineer Ismail, Ketua Pengarah Lembaga Lebuhan Malaysia, Pegawai Kanan Kementerian dan Agensi yang bahagia, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Lebih dahulu izinkan saya untuk mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan inayahnya maka kita dapat bersama berhimpun pada pagi ini dan azam baru sempena tahun baru 2014. Di kesempatan ini saya kira masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2014 kepada semua warga KKR, dan sama-sama kita menanam azam supaya tahun 2014 ini akan menjadi landasan utama untuk lebih berintegriti dalam kita melaksanakan sebarang tugas yang diamanahkan. Dan saya juga nak mengambil kesempatan mengucapkan selamat datang dan selamat berkhidmat kepada mereka yang baru menjadi warga kerja KKR ataupun agensi di bawah KKR. Sektor pembinaan dilihat sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan sumbangan signifikan dalam keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara seperti yang tertera di dalam rancangan Malaysia yang ke-10 dan program transformasi nasional. Justru Kementerian Kerja Raya telah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 3,439 bilion bagi melaksanakan 300 projek pembangunan pada 2013. Daripada jumlah tersebut, sebanyak ringgit Malaysia 3,400 ataupun 99.2% telah pun berjaya dibelanjakan. Daripada 300 projek tersebut, sebanyak 117 projek, yakni 39% telah berjaya disiapkan. Manakala 183 projek lagi, iaitu 61%. Daripada 183 projek, 9 projek ataupun 3% berada dalam keadaan lewat jadual. Manakala 4 projek lagi, iaitu 1.3% merupakan projek sakit. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada warga kerja raya yang telah bersama-sama menyumbang dalam pencapaian ini. Walaupun peratus projek sakit ini hanyalah 1%, namun saya berharap agar bilangan projek sakit ini dapat dikurangkan dalam tahun 2014 ini. Warga KKR yang saya hormati sekalian, seterusnya saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil iktibar daripada amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pimpinan Bulanan Jabatan Perdana Menteri pada 6 Januari yang lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menceritakan senario dunia sekarang, di mana kita dapat lihat bahawa kawasan-kawasan tertentu menghadapi masalah ekonomi yang agak kritikal, seperti di kawasan Eurozone, Jepun, China, Brazil, Rusia dan India, yang mana turut menghadapi cabaran-cabaran ekonomi yang agak serius. Oleh demikian, bagi menangani cabaran ekonomi ini, sesebuah negara perlu melakukan reforms kepada ekonomi mereka.
reforms dalam erti kata structural reform serta reform dari segi dasar yang lebih tepat dan yang dikemas kini dari masa ke semasa. Kalau ini merupakan keadaan yang dihadapi oleh seluruh dunia, tentu sekali Malaysia tidak ada kelainannya. Untuk itu, jika Malaysia tidak sanggup untuk melakukan perubahan structural ataupun strategic reforms, kita akan mengalami keadaan di mana ekonomi Malaysia akan tumbuh perlahan dan kita tidak mungkin dapat mencapai kadar pertumbuhan 5 hingga 6% yang dihasratkan oleh kita. Sebab itu dalam tahun 2014 ini dan tahun-tahun yang akan datang, dasar transformasi negara. Matlamat utama kita adalah jelas, iaitu untuk mencapai status negara maju dalam tempoh masa yang semakin pendek. Para hadirin sekalian, Malaysia tidak mampu untuk lari dan perubahan ini perlu kita lakukan, mengambil kira juga pandangan dan hasrat kerajaan supaya tidak melaksanakan rakyat. Apa juga dasar kita? Bukan rasionalisasi subsidi. Bukan bererti bahawa kita menghapuskan subsidi secara mengejut. Di dunia ini, di mana peruntukan pembangunan ialah sebanyak ringgit Malaysia 49 bilion dan insentif ialah ringgit Malaysia. Keadaan ini dalam satu segi mencerminkan kerajaan memang prihatin kepada beban rakyat. Tetapi keadaan seperti ini kita teruskan sebab ianya tidak sustainable. Cuma cara kita mengurangkan beban ini ataupun mengurangkan subsidi ini mestilah secara berperingkat-peringkat, dan yang mana boleh kita lakukan pelbagai golongan seperti rendah dan sederhana rendah serta penjawat-penjawat awam kita perlu lakukan dan kita mesti lakukan. Di samping itu, yang amat berhormat adalah bahawa sebagai sebuah negara, Malaysia punya banyak keunikan. Tentu sekali perkara yang selalu kita sebut ialah multiculturalism, multi-religious society dan multilingual society. Dalam keadaan yang aman, keadaan ini perlu kita beri perhatian supaya tidak ada isu yang berbangkit dari masa ke semasa yang boleh menggugat keadaan yang selama ini kita telah kecapi, yang selama ini Malaysia telah pun terkenal di seluruh dunia sebagai sebuah negara yang aman, yang stabil, yang dengan keamanan dan kestabilan itulah yang membawa kita kepada kemakmuran dan dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan stabil. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada, kita harus tanganinya bukan dengan perasaan dan emosi, tetapi dengan kematangan dan ketenangan berdasarkan kepada penyelesaian, yakni berasaskan kepada rule of law dan dialogue engagement. Bila kita boleh duduk semeja, bincang dan cari penyelesaian, secara kita dapat mengurangkan sebarang ketegangan yang boleh timbul dari semasa ke semasa. Datuk-datuk dan Inatin, tuan-tuan dan puan-puan, mengambil kesempatan ini, saya juga ingin menekankan pendekatan 11 langkah penjimatan bagi mengurangkan perbelanjaan sektor awam seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri. Warga Kerja Raya hendaklah peka dan bersama-sama menyambut seruan langkah penjimatan berkenaan. Ini termasuklah pengurangan kos tenaga elektrik di semua jabatan kerajaan sebanyak 5%. Mengoptimumkan penggunaan ruang pejabat sedia ada untuk mengurangkan bagi kegunaan sebagai pejabat, memperketatkan peraturan pelantikan juruperunding dan memotong alawan tol serta imbuhan menteri dan juga awam. Warga Kerja Raya juga perlu komited untuk menangani rasuah, mengurangkan pembaziran kerajaan dan meningkatkan perolehan di mana semua tender kerajaan diletakkan dan diuruskan di atas harian agar ianya menjadi lebih tulus. Langkah macam-macam ini hendaklah dilaksanakan secara betul, dijadikan
amaran harian hanya wujud secara musim. Perkara ini turut telah ditekankan semasa Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara pada 20 Januari 2014 yang lepas. Antara intipati amanat Ketua Setiausaha Negara yang ingin saya ulang dan kongsikan adalah berkenaan konsep merakyatkan perkhidmatan awam. Konsep ini telah dikenalkan bagi mewujudkan sebuah yang unggul berteraskan pada 6 prinsip utama seperti berikut. Pertamanya, keterbukaan, bermaksud mengamalkan minda terbuka dan sentiasa mudah untuk didekati oleh pelanggan yang memerlukan khidmat kita. Keduanya, turun padang, bermakna sentiasa pasang telinga dan buka mata seluas-luasnya untuk mendengar dan melihat sendiri keperluan dan ekspektasi. Perhebatan lagi serta memberi penerangan dengan jelas terhadap mereka. Seterusnya, insaniah, bermakna setiap pejabat awam harus menyeimbangkan antara kehidupan rohani dan kesihatan jasmani dalam cara kita bekerja. Seterusnya ialah kekitaan, bermaksud meraihkan perbezaan sumber dan mengukuh persamaan. Dan akhirnya, kerjasama awam, swasta dan NGO, bermakna memperkasakan lagi perkongsian sumber dengan mengadakan kolaborasi dengan mereka dan sentiasa berusaha form of kekatan. Hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi, pejabat awam yang ingin melangkah ke masa depan yang lebih cemerlang dan berjaya, kita harus bijak mengurus tanggungjawab, tugas dan amanah serta dengan tegas dan berkesan kekurangannya. Cabaran besar yang perlu ditangani dalam usaha tersebut ialah pemantapan etika dan integriti. Budaya etika dan integriti adalah selaras dengan cabaran wawasan 2020, yaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang bermoral dan berintegriti dalam melaksanakan tugas-tugas dengan mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditujangi oleh budi pekerti yang luhur. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2012 dan 2013, dapat dilihat masih berlaku ketirisan dalam pelaksanaan tugas yang berkait rapat dengan perbelanjaan kewangan dalam sesebuah kementerian, organisasi maupun jabatan. Kerajaan memandang serius terhadap keadaan ini dan mengambil tindakan untuk memperbaiki dan memperbetulkan ketirisan yang berlaku. Justru pejabat awam haruslah bergerak di atas landasan yang betul sebagai prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang, iaitu mesti ada komitmen, mempunyai kesedaran kualiti, bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang dengan lebih mementingkan tanggungjawab dan amanah. Akhir kata, saya sekali lagi menyeru pada semua warga kementerian supaya mengeratkan kerjasama, persefahaman dan mengemlik tenaga dalam merealisasikan. Ini adalah kerana kita mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan negara kita berada di atas landasan yang tepat dalam melaksanakan aspirasi nasional. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina, Kong Hei Fat Chai, Sidi Kuala kepada semua rakan-rakan yang akan merayakan Tahun Baru pada hujung, supaya tahun ini, tahun kuda yang akan datang, kita akan bergerak dengan lebih cergas dan laju lagi untuk mengharungi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Dan kepada tuan-tuan, puan-puan yang nak balik ke kampung sempena cuti panjang nanti, baik-baiklah berada di jalan raya, dan pada warga kerja bolehlah dalam perjalanan balik ke kampung menjadi pelapor kepada kementerian kalau ada keadaan yang perlu diperbetulkan, keadaan kesesakan jalan yang tidak baik ataupun yang boleh dikongsi bersama, khususnya LNM kalau jalan jam, maklumkan supaya kita dapat tangani keadaan yang lebih selesa untuk balik ke kampung. Dan atas semangat Satu Malaysia itulah saya mengharapkan teruskan hubungan ukhuwah sesama kita
untuk kita jalinkan dan eratkan hubungan kerja. Pada hari ini ramai ada di kalangan kita yang bersara awal dan juga bersara wajib. Saya secara pribadi dan juga mewakili timbalan menteri kita dan peringkat pengurusan tertinggi mengucapkan selamat bersara. Terima kasih banyak-banyak di atas sumbang bakti perkhidmatan, dan bila bersara nanti bersara dan dapat meneruskan kehidupan dengan sebaik-baiknya, dan didoakan kejayaan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan itu saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Wakil Terima kasih.